Kita on the way pergi ke market Sibujaya untuk membeli ikan sultan dan dijadikan perkasam. Kita nak buat kasam ikan sultan untuk gawai nanti. Dia rumah asap Sibujaya. Itu dia market Sibujaya, market basah Sibujaya. Tempat buat sayur-sayuran, pasar tani dia, dan juga market basah Sibujaya. Kita akan cari tempat parking dan bergerak untuk beli ikan sultan. Harap-harap ada lah. Berapa? 18 tadi? 18. Terus minyak dia lagi potong biasa pakai ke asam. Perutnya lagi harus simpan ya. Oke, jadi kami akan beli ikan sultan untuk dijadikan sebagai kasam. Ini kita Pak. Beli Sibujaya tadi, kita akan basuh semula. Kita basuh semula ikan betul-betul. Jadi untuk perkasan kita gunakan ikan besar ini ya. Itu dia untuk keras. Oke, sekarang kita dalam proses nak terap ikan ini menggunakan garam kasar. Oke, kita gunakan garam kasar ini ya. Oke, kita akan terapkan dia. Oke, kita mesti dipicit-picit dulu. Oke, simpan di sini. Oke. Kita susun dia, kita akan simpan. Oke.
Pastikan ada garam dia. Parapkan dengan garam. Lepas tu kita toastkan. Kita akan toastkan dalam ni ikan yang dah kita parap tadi dengan garam. Kita akan toastkan. Okey, toastkan dalam tempat khas. Contohnya itu dalam ni. Dalam ni nanti okey, jangan terus letak macam ni, nanti air dia terkena ikan. Jadi supaya air dia tak kena ikan tu balik, kita gunakan pinggan. Okey, kita telungkupkan pinggan ini. Lepas tu baru kita masukkan ini. Jadi air dia akan tumpah ke bawah, tak kena dengan ikan, tak kena ikan nanti. Okey, jadi kita susun ikan ini yang telah kita parapkan dengan garam, dan kita akan biarkan dia semalaman. Keesokan hari dia baru kita akan campurkan beras untuk dikasam. Okey, ini adalah ikan yang telah diperapkan tadi, dan sekarang proses kita sekarang adalah kita akan tutup dia. Kita akan tutup menggunakan plastik supaya menghindari daripada lalat, supaya dia tidak ada bau. Yang untuk buat kasam ni dia sangat sensitif. Pastikan lalat langsung tidak menjumpainya. Kalau ada lalat ke, telur lalat ke, walaupun satu pun, kasam itu tidak akan menjadi dengan baik nanti. Jadi kita akan tutup. Pastikan dia betul-betul rapat, dan biasanya saya akan letakkan sesuatu dekat atas dia pun supaya dia akan lebih kuat lagi daripada biasa. Saya akan buat macam ni, dan pastikan semua ini adalah tidak didatangi lalat. Jadi ini dah siap untuk parap sepanjang satu malam. Sekarang kita ada beras. Beras ini lebih kurang inilah jumlah ya. Jadi beras ini prosesnya lah kita akan rendam dulu beras ini lebih kurang setengah jam. Lepas tu baru kita akan toastkan dan tutup, dan lepas tutup nanti barulah kita akan goreng dia sampai dia kekuning-kuningan untuk dicampurkan dengan ikan pekasam itu nanti. Jadi kita rendam beras ini dalam masa setengah jam dulu. Lepas tu nanti baru kita toastkan untuk ditutup. Okey. Beras tadi kita toastkan dulu sampai kering. Lepas tu baru nanti kita akan tutup dia. Okey, kita toastkan. Okey, sekarang kita nak tutup beras yang telah kita rendam. Kita tutup ya. Sebenarnya beras ni boleh di blend, tapi rasa dia tak sedap nanti. Original dia adalah kita tutup menggunakan lesung. Okey, tutup ni jangan terlalu lumat. Buat dia sedang saja supaya bila kita goreng dia masih ada rasa rasa beras tu yang sudah masak tu. Wih, sedap nanti kalau dia campur dengan ikan. Okey, jadi dia dah halus. Jadi jangan terlalu halus, setakat macam ni saja. Okey. Jadi kita kumpulkan dalam ni dulu. Okey, kumpulkan. Okey, lepas tu ni tip kedua. Okey. Okey, kita tutup lagi. Inilah beras yang sudah habis ditutup oleh anak bujang tadi. Này video aku. Okey, di sekarang dalam proses untuk menggoreng. Okey, dah habis ditutup. Tengok dia tak berapa
buat kasar-kasar sikit, jangan terlalu halus. Kalau nak halus, bagus lagi guna tepung beras. Jadi kita buat dia kasar macam ni, okey? Okey. Okey, sekarang kita dalam proses menggoreng. Kita goreng. Okey, kita goreng tanpa minyak, goreng tanpa minyak sehingga dia keemasan. Sehingga keemasan dan sehingga tepung ini tidak melekat lagi pada kuali. Okey, dia tepung ini akan jadi ringan dan tidak melekat dalam kuali. Okey. Jadi untuk buat beras goreng ini untuk dicampurkan dengan kasar nanti sememangnya memenatkan sebenarnya, sebab proses dia banyak. Okey, rendam beras, tutup beras, goreng beras. Okey, memang penat sebenarnya, tapi untuk mendapatkan kasar yang sedap dan tahan lama, okey, inilah kita perlu buat. Okey, nanti kita akan lihat kemanjadian dia. Okey, jadi sekarang beras ini sudah cukup masak. Okey, yang yang kita tutup tadi dan yang kita goreng dah masak, dah warna keemasan dan boleh tengok di sini langsung tidak melekit lagi dalam kuali. Okey, dah berwarna keemasan, dan dah cukup kering. Dan kalau ini kita gunakan untuk campur dengan kasar, dia akan rasa makan jadi tahan lama, sedap dan tahan lama. Okey, dan beras ini nanti kalau dicampur dengan kasam, kalau kita masak kasam tu kukus ke, goreng ke, ataupun belum kasam tu, dia akan rasa sangat sedap. Kalau campur dengan beras yang telah kita goreng cukup kering. Okey, jadi beras ini kalau dah habis digunakan boleh simpan untuk kegunaan buat kasam ikan di masa seterusnya, tapi jangan lama lah. Ya, sekarang kita akan letak dalam bekas dan sejukkan dulu. Okey, jadi boleh tengok di situ tak ada melekat dalam kuali. Ini kita ambil pucuk daun pepaya. Ambil daun pepaya. Ini pucuk daun pepaya yang baru dah dipetik dari belakang rumah. Okey, ini beras yang kita dah gorengkan semalam. Kita akan campurkan dengan ikan yang kita dah toskan satu malam. Okey, jadi kita lihat ikan yang kita dah toskan satu malam. Okey, ini dia ikan yang dah kita toskan satu malam. Jadi kalau kita angkat ikan ni, kita akan lihat airnya. Okey, air di bawah. Itu air dia. Okey, air ikannya dah kita toskan. Jadi ikan ini dah cukup kering. Dia dah cukup kering. Jadi sekarang kita dalam proses. Proses untuk campurkan ikan ini dengan beras yang telah kita goreng. Okey. Jadi ini cara dia. Okey, jadi kita ambil ikan ni dah cukup kering dah. Tengok isi dia dah sangat keras. Okey, dah sangat keras. Okey, jadi kita campurkan dengan beras yang dah kita tu. Okey, kita perapkan dia seperti ini.
Dan kita simpan di dalam botol. Okey. Kita ambil lagi. Okey, kita ambil lagi isi ni. Okey, sekarang kita terapkan dengan beras ni dan kita simpan dalam botol. Okey, dan kita akan penuhkan botol tu nanti. Okey. Jadi ni dia. Jadi ikan ni yang dah keras macam ni, kalau kita campur dengan beras ni, beras ini berbau wangi. Bau dia sangat wangi sebab dah digoreng. Okey, jadi kalau kita masak ikan ni nanti mungkin dalam masa seminggu baru boleh dimakan. Bila kamu goreng ke, kamu kukus ke, okey, jadi beras ini nanti bersama dengan ikan dia rasa sangat-sangat sedap bila dia dimasak. Okey, beras campur dengan ikan ni dia rasa sangat sedap. Okey, jadi kita tak payah letak apa-apa lagi, tak payah letak garam lagi sebab kita dah toastkan menggunakan garam semalam. Okey. Jadi kemenjadian dia tidak terlalu masin. Dia tidak seperti kasam ikan yang sangat masin. Dia tidak masin. Okey. Okey. Jadi kita akan buat ya sampai habis dan kita lihat nanti. Okey. Berapa balang. Okey. Dia dapat. Okey. Jadi tengok. Okey. Sangat keras. Isi dia sangat keras sebab dah ditoastkan. Jadi kasam ini dia bertahan sampai berbulan. Berbulan-bulan dia tetap bertahan. Okey, sebab dia dah cukup ditoastkan dan campur lagi dengan beras ni. Okey, kalau dipostkan sampai ke Semenanjung pun dia tetap sangat tidak akan buruk lah, tidak akan busuk. Okey. Tidak ada bau langsung. Jadi kalau kita hidup pun dia tidak ada bau langsung, tidak ada bau ikan. Okey, tidak ada bau ikan. Okey, dia sangat bau sedap. Okey. Sebab macam kita lihat satu ekor pun tak ada lalat di kawasan ini sebab mereka tak dapat menghidu bau ni sebab bila kita buat dengan begitu teliti sekali dan bau dia sangat harum. Okey. Kita tengok kepalanya. Masih fresh lagi. Dia punya kepalanya. Gini kalau dah masak dimakan sangat-sangat sedap. Okey. 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 Yang anda cuba untuk masa gawai nanti memang dah betul-betul dah sangat sedap masa tu. Okey. Ikan ni kalau dimakan dengan kalau dia dilulun ataupun digoreng, makan dengan nasi pulut dalam buluh. Kalau dekat rumah panjang biasanya kita makan dengan nasi pulut dalam buluh. Sangat sedap. Kalau di kampung Bidayuh kita bakar dia ataupun kita lulun dia. Okey, kita makan dengan nasi dalam daun yang kami panggil korong. Sangat sedap. Okey, nanti kalau dah masak dah 2 minggu ke ataupun seminggu lebih, kita review dia, kita tengok kemenjadian dia. Okey. Okey, jadi kita ada 2 balang. 2 balang jadi lebihan dia ni tadi kita masukkan sebab makin banyak beras dia makin sedap lah. Okey. Jadi okey, kita masukkan. Okey, jadi ini beras yang masih belum dipakai lagi kita boleh simpan dalam botol. Simpan dalam botol lah. Okey, mungkin untuk kegunaan esok lusa kita nak buat lagi jadi kita ada spare dia. Okey. Jadi inilah kejadian dia tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, tuh, okey, dan nih, okey. Nanti kita lihat proses terusnya. Ikan yang telah kita kasamkan bersama dengan beras tadi. Okey, jadi kita ada
buat balang. Okey, buat balang. Dan sekarang kita akan dalam proses letak daun kepayang yang kita dah ambil dari tepi rumah tadi. Okey, ini daun kepayang yang masih muda lagi. Okey, kita ada daun kepayang. Okey, jadi daun kepayang ini kita akan asapkan, letakkan api sekejap untuk proses melembutkan daun ini dulu. Okey. Okey. Okey, jadi daun ini yang dah dibakar tadi dah jadi lembut. Okey, dah lembut. Jadi kita akan gunakan untuk menutupi. Jadi caranya, okey, kita akan gunakan untuk menutupi ikan kita tadi. Jadi sebagai penutup dia saja. Okey, mengapa kita letak daun kepayang adalah, okey, kalau biasanya kalau yang kaum Iban, saya tengok sebelah mertua saya, kalau mereka buat kasam biasanya mereka akan campur dengan daun kepayang. Okey, macam tu juga kalau kita tengok apa-apa jenis kasam lah, biasanya mereka campur dengan daun kepayang. Okey, supaya kasam tu tahan lama. Jadi biasanya yang ini saya belajar daripada mak saya dari dulu lagi, iaitu kasam ikan orang Kampung Giam, Jalan Puncak Borneo. Dulu mak saya selalu buat kasam macam ni. Jadi saya belajar daripada dia. Di atas kasam tu dia akan letak daun kepayang. Sebab dulu kami tak tahu, tak pandai makan daun kepayang campur dengan apa-apa pekasam. Kalau Bidayuh memang dia tak pandai makan dulu. Jadi kami hanya jadikan dia sebagai penutup saja. Tujuannya adalah supaya menghalang kasam kita ini daripada didatangi oleh ulat. Tapi biasanya kalau kasam kita dah cukup bersih macam ni dan langsung tidak ada bau, kamu tak letak ini pun ulat tak akan datang walaupun sampai berapa bulan. Memang dia akan cukup tahan lama. Tapi kita letak saja sebagai keselamatan ya lah. Jadi daun yang ini kita letak untuk ni. Jadi okey, bila kita dah letak daun ini, sekarang kita dah maka siaplah, maka kita nyalakan. Okey, tutup dan simpan, dan mungkin tunggu dalam masa 1 minggu ataupun 2 minggu. Kita akan lihat dia akan ada air dia sikit-sikit dekat sini. Dan bila kita hidup, bau dia dah cukup, bau kasam dia, barulah kita makan. Jadi inilah kasam dia tadi. Jadi balang 1 dan balang 2. Jadi 3 ekor ikan ni tadi cukup untuk 2 balang. 2 balang. Jadi inilah kejadian dia. Kasam ikan gawai. Yes.